Dunkin' is putting a whole new spin on pumpkin at Dunkin' with our new pumpkin cream cold brew. Smooth, bold cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with whipped cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at Dunkin'. Sip into the fall season with the $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Valid on pumpkin spice signature latte only in all cold foam cold brew. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. Apa kabar semua yang sedang menonton maupun mendengar Malam Seram? Ingat, kita adalah umat Islam yang percaya pada mati, yang percaya pada syurga dan neraka. Bagaimana dengan puasa kita? Sempurna ataupun tidak? Puasa kita bukan sekadar menahan lapar dahaga. Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram.
Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram. Ya, terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebuah rancangan hiburan untuk anda seisi keluarga, untuk anda dan teman-teman. Malam ni istimewa, nama Malam Seram menjadi Malam Kelakar Seram. Ada kisah seram dan mungkin ada jugalah gurau senda, ketawa ria yang akan anda saksikan nanti. Temu bual saya bersama dengan seorang individu yang cukup berbakat lah. Ya, beliau memang berbakat. Suara dia satu bakat. Dia boleh berlakon, boleh berlawak, mengacara, boleh menjadi jantan joget. Kalau anda ada menonton The News, kan, sebuah rancangan saya rasa ni macam parody lah di saluran 5, beliau berlakon sebagai memegang watak lah, lebih pada memegang watak sebagai seorang wartawan, Jojo Joget nama dia. Jadi orang dimaksudkan yang sungguh berbakat adalah Abang Suhaimi Yusof. Jadi insyaAllah kejap lagi akan saya kasih ketengahkan temu bual saya bersama dengan beliau, dan beliau berkongsi pengalaman, banyak pengalaman, dan antara pengalaman yang akan diketengahkan ini boleh disifatkan sebagai satu konspirasi teori adalah penampakan UFO. Penampakan UFO. Selalu kita dengar ni, alamak, banyak tengok lah filem-filem Amerika. Tapi kita dengar lah, kita beri peluang kepada beliau untuk berkongsi dan anda nilaikan sendirilah pengalaman-pengalaman yang bakal diketengahkan. Selamat tengah malam kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Terima kasih kepada geng Momok Captain dan Sarjan kerana sudi terus menyokong Malam Seram melanggani konten berbayar, dan InsyaAllah kita akan berjumpa hujung minggu ini untuk konten tambahan bagi Momok Captain dan Sarjan. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang bertugas menjaga live chat Malam Seram. Terima kasih kepada semua anda yang sedang menonton pada tika dan saat ini. Jangan lupa untuk share video ini di wall anda, khususnya di Facebook lah, yang mudah untuk share ataupun retweet balik rancangan Malam Seram. Dan awal tadi Alhamdulillah dah pun selesai episod yang keempat, iaitu satu lagi rancangan yang saya buat sempena dengan bulan Ramadan adalah Cakap Masjid, yang dah pun berlalu bersama dengan Ustaz Ustaz Fadli Rosli, yang telah diundang oleh pihak masjid untuk saya dapatkan beliau untuk berkongsi sempena dengan bulan Ramadan ini. Terima kasih pada anda yang dah menonton dan subscribe untuk rancangan istimewa Ramadan, iaitu Cakap Masjid. Jadi kalau sudah bersedia, kita akan dengar sekarang lah temu bual bersama dengan Suhaimi Yusof. Dan ingat, ini rancangan dia lain daripada programming yang biasa, sebab tu saya namakan Malam Kelakar Seram. Jadi apa khabar semua yang baru masuk? Bagaimana dengan puasa? Hari ini pun dah masuk hari keempat lah. Kita berpuasa di bulan Ramadan, Alhamdulillah. Dan semoga puasa kita diterima, ibadah kita diterima. Yang penting sangat-sangat, kita jangan lupalah, kejarlah segala kebaikan di bulan Ramadan ini, dan buanglah segala keburukan, dan amalan kebaikan itu dapat istiqamah dan diteruskan sampailah di luar Ramadan nanti, insyaAllah. Baik, inilah dia bersama dengan Suhaimi Yusof dan Casey dalam rancangan istimewa. Mana pula saya beritahu? Hilang tadi baru saya masuk. Ini dia. Okey, kita sambung sekarang. Malam Kelakar Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, saudara para penonton Malam Seram. Seperti yang kita janjikan malam ini sedikit istimewa, saya ada tetamu undangan yang sudi bersama dengan saya. Ini dalam rancangan Malam Seram, tapi kalau saya panggil beliau ni, dia Malam Kelakar Seram. Bersama dengan saya kita ada Suhaimi Yusof. Apa khabar? Okey, belum apa-apa lagi. Sebab apa? Kalau kita cakap macam Malam Seram ni, ada hantu-hantu yang ketawa tanpa sebab. Pontianak. Pontianak, betul. Pontianak ketawa tanpa sebab. Kelakar pun dia ketawa. Tiba-tiba ketawa, lepas tu menangis. Lepas tu menangis. Dan ini kalau bangsawan, jin. Oh ya. Tak pasal-pasal. Apa yang kelakar? Kita ada masalah. Sebelum tu saya rasa semangat bila saya jumpa Abang Suhaimi. Dan seperti yang Casey maklumkan lah pada yang menonton ni, Malam Seram kali ni berbeza sedikit lah. Sebab setiap kali saya ada tetamu ni, feel dia, cara penyampaian dia berbeza sedikit lah. Dan Abang Suhaimi Yusof ni, kita kenal dia sebagai seorang yang candi kan. Jadi kalau dalam cerita tu nanti ada termasuk benda-benda yang sewaktu dengannya faham je lah. Faham saja, betul. Jadi ini Abang Suhaimi Yusof ni secara peribadi orang yang penakut ke atau yang berani? Sebenarnya saya pun tak tahulah. Saya benda apa-apa depan mata tu semua jadikan kelakar. Ada pengalaman yang seram dulu. Waktu kecil saya dewasa di kampung kan. Jadi macam benda pelik. Tapi bila saya fikir-fikir balik dulu nanti kita ceritakan sikit. Antaranya ialah berdepan dengan orang yang tersampuk. Yang tersampuk pun bukan orang lain, abang saya sendiri. Lelaki tersampuk Sampuk. Pasal ni kira dia ni jin, bukan jin sembarang, jin garuh. Dia jin garuh betul. Selalu saya kalau share cerita seram yang kena sampuk, selalunya lah perempuan. Perempuan biasa, mak saya pun biasa. Diorang kira full time lah. Full time sampuk ke. Ini abang kena sampuk pasal apa sebab ni? Mungkin agaknya dia terlanggar barang ke, ataupun adalah sebab-sebab tertentu. Jadi satu malam tu bukan dia datang, dia sebenarnya bukan tersampuk. Abang saya ni dia unik sikit. Dia tak macam serta-merta tau. Dia ambil masa 3-4 hari. Lepas 3-4 hari lepas tu dia mengong. Jadi selepas 3-4 hari lah dia tunjuk dia punya. Tapi sebelum tu nanti kepala waktu tu saya masih ingat lagi. Saya dalam darjah 4 ke darjah 3 ke darjah 4 lah. Berarti antara soalan-soalan yang ditanyakan tu pelik-pelik. Sebab abang saya dulu dia kerja mekanik SBS. Lepas tu nanti dia balik, biasanya berminyak-minyak tangan tu dia bersih macam biasa, lepas tu pergi semayang lah. Tapi ada satu hari tu dia tanya bapak saya, dia kata kalau ada sebelah kuku ni kita dah cuci, tapi ada macam hitam-hitam sikit tu, sah tak semayang? Okey, tu satu tanya. Hari kedua dia tanya, kalau ni dekat kuku, habis tempat badan-badan kita, kalau ada benda-benda lain semua kita semayang sah tak? Dia dah mula was-was. Hari ketiga dia tanya, kat langit ni berapa banyak bintang ada? Okey, itu dah upgrade lah. Hari keempat dia terus tak tanya, dia duduk. Kepelikan dia semakin menyerlah. Dekat situ baru saya dapat tahu rupanya ada setengah tu ni kemungkinan wallahu alam, ada mungkin datang secara tersendiri, ada yang datang melalui biasalah orang ni kadang-kadang kirim postman dan barang. Jadi kemungkinan kita suspek ya benda ni bukan datang sendirilah. Sebab tu dia boleh datang dengan cara begitu, maknanya pertama sekali ialah dia serang kita punya ni pemikiran. Bila pemikiran kita dah was-was, hati kita dah 50-50, bila dah bingung, dah tak boleh berfikir secara waras, dekat situ bila dah kosong banyak termenung, dia masuk jadi hari keempat bila dia tanya soalan-soalan yang tak masuk akal, kadang yang merepek-merepek ni, selepas tu dia ada tak macam menurun ke? Dia tak menurun, tak tidur satu malam. Tak tidur satu malam? Satu malam tu tak tidur, termenung. Dia jadi macam wise old man. Dia duduk bersila, lepas tu duduk jam satu malam gitu. Dalam gelap? Dalam gelap. Jadi kita suruh baring. Kita tengok something wrong kan. Baring. Dia baring, tapi lepas tu nanti duduk berdiri lagi. Bukan dia duduk kira tegap lah. Satu malam dia macam cerita Terminator, macam gitu lah. Lepas tu dia macam orang tua berfikir tau. Dia duduk tu. Betul, tapi mata dah nampak lah. Mata dia macam berair sikit. Lepas tu dia mata termenung ni, tengok kiri kanan, gelap. Saya malam buta, saya tidur. Kadang-kadang tidur kita kat kampung mana. Tu usia berapa tahun tu? Darjah 3, darjah 4. Abang? Abang saya waktu tu dah, tak silap saya dalam umur 21, 22 gitu. Dia awal lagi lah. Dia kira register. Itu malam yang tenang lah. Dia kena lama juga. Sebenarnya makan tahun. Boleh tak pula?
bila pergi berubat dan sebagainya, ada punya orang yang pergi berubat, orang semua tanya cakap dia bukan satu, dia kata kadang 99 jin. Jadi diorang take turn, ada shift. Jadi siang hari dia macam ini, yang saya tengok dia makan banyak, tapi begitu je lah. Lepas tu dia termenung, lepas tu setengah malam tu dia terpekik. Dia kata, akulah raja syaitan di kampung. Jangan gitu. Orang kampung sebelah jiran tengah berbual dengan mak saya. Bila abang terpekik gitu, dia kampung, anak aku dia cari anak dia, lepas tu dia balik. Jadi saya rasa daripada darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 sampai sek 1, sek 2, sek 3 baru baik. Oh, lama tu. Lama. Wah, daripada sekolah rendah sampai akhir menengah tu. Ya. Oh, Saya jadi bila anda berubat, kata mungkin ada konon macam foul play gitulah Dia hantar berubat, biasanya kalau ada, ni biasa orang-orang berubat ni pakcik saya lah yang recommend macam-macam orang ni. Yang datang selalu dia bagi 3 hari. Dia kata kalau 3 hari saya tak boleh buat apa-apa, nanti saya inilah cakap saya tak boleh buat apa-apa, awak cari orang lain. Tapi kebanyakan yang datang rata-rata hari kedua tu diorang cakap dah give up. Ada saya ingat lagi arwah Haji Hashim nama orang ni, orang sebelah kampung. Dia datang, jadi orang tu ni dia buat zikir ruqyah sikit, lepas tu dia gunakan buluh perincing. Buluh perincing tu kira buluh tu diikat di keliling depan, dia kira kunci tiap-tiap ujung jari. Oh, diikat? Dia buluh tu kecil je gitu. Lepas tu dia lampak, lepas tu diikat lah dengan getah itu. Jadi untuk kunci dia punya, kadang-kadang benda ni dia escape melalui ya betul, ujung jari, ujung jari kaki. Jadi dia kunci dulu, dia bual. Jadi orang tua ni balik, dia kata nanti besok nanti saya datang lagi. Tapi dia balik rumah, dia kata dengan bini dia, malam ni awak tidur kat luar. Saya tidur sendiri kat dalam bilik. Yang tukang perawat tu? Yang tukang perawat. Lepas tu apa jadi, besok pagi dia telefon, dia kata awak cek orang lain. Sebab dia kata bini dia yang cerita juga orang tua ni dulu orang berilmu dia letak keris di bawah dia punya bantal. Malam tu dia tidur lah. Jadi makcik ni cerita malam tu pakcik kau ni bergantang bergasak macam wrestling, dia kata. Dia berhenti sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh dia bangun. Awak bayangkan lah, pakcik tu umur dah 60 lebih. Kan dia kena banting agaknya World WWE kat dalam tu, belentang bising, kena buang. Pagi sebelum subuh baru dia buka pintu. Dah settle, dia kata. Dah settle tak tahulah. dia lepas tu dia kata dengan bini dia, okey saya penat hari ni. Nanti kasih telefon. Dia telefon bapak saya. Dia kata saya tak sanggup cari orang lain. Cari orang lain lah. Apa tidak, kan dia kena body slam tu malam. Itulah bila dia suruh isteri tidur luar tu, maknanya dia tahulah malam tu nak bergasak okay. Kira jin yang sampuk dalam badan abang punya abang tu kira violent juga. Dia kira macam kita tahu yang sebenarnya bila dah ada pengalaman seperti itu, dia tidak berfungsi sendirian, dia ada berkumpulan. Jadi dia take team nanti dia take shift. Dan macam-macam orang datang, ada yang begitu, ada yang begini, semua tak sanggup. Tapi bila masanya satu malam tu, satu hari tu, tahun tu mak bapak saya pergi haji. Jadi bila pergi haji, doalah kat sana Jadi satu hari tu mak saya datang aralah uzur. Jadi dekat kawasan Mina. Dia tak pergi meluntar ataupun tak solat, jadi dia baring antara senja tu masa pasar. Dia macam antara tidur dengan tidak. Jadi sewaktu dia tengah baring gitu, sekali tiba-tiba dia terasa macam ada orang grip dekat leher dia. Rasa kuku dia, kuku tebal, lepas tu tajam. Lepas tu dia, mata dia antara yang tidak ada terpandang. Dia kata, tinggi besar orang hitam. Orang hitam, tak, ini baju hitam, bukan orang hitam. Dia kata besar, tinggi, kepala botak, tapi tak nampak sangat muka dia. Lepas tu cakap Melayu dia kata, kalau kau nak tahu, akulah yang menyusahkan keluarga kau selama ni. Sekarang aku akan pergi. Sebelum dia pergi, dia grip mak saya punya leher ni. Sampai hari ni kalau saya tanya mak saya, masing-masing teringat. Saya pun tak nak ingatkan dia lah. Dia grip gitu, waktu tu mak saya terasa dia punya kuku, jari-jari kuku tu macam dekat leher. Dia grip gitu, lepas tu dia jalan. Dia jalan. Abang saya kat Singapura baik lah. So jadi ini mak abang Zuhaimi pergi ke Tanah Suci lah, kat Mina. Jadi mungkin doa dia Mungkin lah. Mungkin the boss say go lah. Yang lain-lain semua dah jalan. So itu kira pengalaman Al-Ghaib yang saya membesar, dewasa dengan benda-benda macam ni. Kat kampung macam-macam lah. Tapi ini saya rasa yang paling detail sekali. Apa ketidak daripada seram sampai rasa tak ada apa-apa, sampai menyampah.
Saya dekat kat dapur. Waktu time budak-budak kat kampung tu, kita timbang-timbang bola kat dapur. Dapur tu kan kita boleh tendang bola. Sekali tendang bola, dia turun lah. Abang saya tengah tersampuk ni. Mata merah, tengok gini. Dulu takut lah. Sampai dah tu level dah biasa hari-hari kan. Saya tengok, kau nak apa? Kau nak pergi kencing Pergi kencing, lepas tu tidur Garang lepas tu dia pergi. Lepas tu pergi buang air, lepas tu tidur Jin dengar cakap aku Adakah abang jin segala jin Mungkin lah agaknya. Pasal kita dah mula dah macam tu biasa. Habis kita dah macam rutin kan hari-hari. Dah tahu perangai dia. Dah tahu perangai. Bila makan, dia selalu makan macam bunyi kuda. Itu dah tahu perangai dia. Bila makan dia macam bang sekarang ni. Dia makan gitu Lepas tu nak tidur nanti kaki dia dua position dia. Dia tidur kaki atas kaki gitu. Ataupun dia tidur tentang terlungkup. Dua position dia. Sebab itu arwah bapak saya pesan, kalau nak tidur kau jangan tidur macam gitu, tidur setan kata. Betul lah. Tahun saya tengok tahun position dia gitu je Ustaz saya pun cakap juga jangan tidur terlentang. Jangan tidur tiarap. Terlungkup itulah. Jangan tidur terlungkup. Backbone pun dari segi sains kan. Tapi bila kita tengok rupanya ni saya witness bila masa tu bertahun saya kata dia tak ada tidur miring, dia tak ada tidur apa, tapi tidur position dia gitu Saya cakap wow, I believe what I see. Jadi ini antara pengalaman keluarga lah Dan pengalaman abang mungkin sendiri pernah tak dekat hotel ke? Tak, tapi waktu tu dah sebelum lepas NS, sebelum NS. Saya pergi saya tak suka mancing, tapi kawan-kawan saya pergi ajak mancing. Waktu tu kita pergi dekat yang kawasan suara sedap ni memang. Mikrofon mahal sayang tak pakai. Jadi bila kita ajak memancing, dulu dekat kawasan Beach Road tu, the Marina Bridge belum siap. Jadi dia ada Marina Bridge 1, Marina Bridge 2. Jadi kat belakang tu masih lagi semak sabun. Jadi apa kata kawan saya, pergi pancing malam buta. Malam pancing dia ikan bagus, air pasang, lepas tu sejuk, tak ini. Tak panas. So kita pun pergi first Marina Bridge. Kalau hari ni saya ingat kalau awak pergi, dia dekat dengan kawasan kondominium yang mahal-mahal tu apa? Tanjung Ru area. Okey. Dulu semua belum siap. Kita 4 orang. Jadi kawan saya ni pula gatal mulut dia. Dia ni mulut cupa sikit. 2 orang yang pergi? 4 orang. Okey. Jadi salah seorang daripada kita ni datang masuk. Situ ada pokok kabu. Mulut gatal. Dia cakap, Puncana, mana kau dah mula buta. Aku cakap dia, aku jadikan kau minyak ni, kau tahu. Diamlah mulut. Lepas tu dia tak ada apa-apa. Lepas tu kita pancing. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 2 lebih tu saya pun boring Saya tak suka. Saya kata dia mancing-mancing ni, apa tu duduk tak buat apa-apa kan. Lepas tu tunggu ikan Kan lepas aku pergi tempat pasar ke apa, besok senang dapat ikan. Pergi dekat kolam pun senang. Apa ni, kau nak pancing-pancing Saya pun pergi kat belakang, tempat kita letak tikar tu. Adalah lampu mat-malap sikit. Saya pun baring. Saya ingat buka radio ke, baca buku sikit ke macam buku jadi tengah nak baring itu, saya mata kiri saya ni terpandang sebelah kiri. Saya terpandang sebelah kiri. Lepas tu saya terperasan dekat sebelah sana tu macam ada orang tengah jogging tau. Jadi saya tengok gitu, saya beginilah. Lepas tu apa Aci ni malam-malam? Dia nampak macam, saya ingatkan macam Aci lah. Okey. Betul. Pasal dia pakai baju labuh. Okey. Lepas tu saya terfikir dalam hati, siapa pula Aci ni malam-malam jogging? Lepas tu terfikir, ni pukul 2:30 pagi, ni apa Aci jogging? Kedua saya terfikir, kalaupun dia pergi jogging ataupun jalan-jalan, takkan dia jalan sampai sini. Lepas sini semua semak samun. Mana ada orang tinggal tu, semua under construction. Betul. Masih lagi tempat tu belum apa. Dulu Tanjung Ru bukan sekarang. Sekarang banyak kondominium, tempat tu dah jadi macam gardens by the bay, cantik itulah. Betul. Jadi saya tengok, saya pandang lah. Saya tengok betul. Okey, ini bukan cerita orang lain, ni saya sendiri nampak. Saya tengok, nak confirm ni. Confirm bukan Haji. Pasal baju dia putih. Habis rambut panjang Uish, tengah lari gini. Tak. Dia jalan, dia macam dundang sayang. Dia jalan, dia ngisuk slow motion. Seram tu. Tapi dia memandang sebelah sana Okey, saya confirm. Confirm sampai hari ni saya tak boleh lupa. Dia punya image tu baju putih. Rambut melepas pinggang. Dia jalan gini lepas tu dia jalan pelan gini.
Saya kata nasib baik dia pandang sebelah sana. Kalau dia jogging sebelah sini, dia jogging, saya pecut lari. Seram bang. Saya tengok, bayangkan ni. Ini betul-betul saya cakap, saya tak exaggerate. Wallahi, saya sebut wallahi saya nampak. Tapi sekali tu je lah. Saya bila nampak tu dia jalan. Itu yang saya cakap, kawan-kawan saya kat depan ni dia tengah pancing. Saya nak bagi signal. Macam mana aku nak bagi signal saya nyanyilah. Dulu teringat tu movie cerita Gremlin. Cerita Gremlin ada satu movie tu. Dia punya lagu. Terus saya nyanyilah. Do you see what I see? Kau nak cover line lah. Cover line. Sebab kalau cakap terang-terang tegur kan. Ini menyanyi apa, mana tegur. Kawan saya yang mulut celupa tu, apa pasal? Kau nampak macam nak ke apa? Mak kurang hajar betul lah dia ni. Lepas tu dia orang kat depan. Lepas tu manja-manja memang saya tunggu lambat sangat dia orang nak reaction. Sekali benda tu jalan terus hilang dalam gelap. Sampai hari ni saya tak boleh explain apa kejadah tu benda. Tapi bila Abang Suhaimi ceritakan, nampak benda tu dekat tepi Semak Samun, cara dia jalan kan macam lingkang kangkung. Saya ingat mungkin dia belajar tarian daripada Som Said ke tahu Som Said. Tak adalah, bukan Som Said lah. Tarian itu lain. Som Said lah, Som Said. Tapi dalam sekumpulan kawan ni kan, mesti ada satu yang macam tu yang macam sini mana ada hantu keluar. Kau hajar ke? Kau hajar. Saya ingat dia mati, dia first one jadi hantu. Saya dulu ada kawan yang sama kategori macam ni. Nanti kita nak pergi satu tempat ni kan. Kadang-kadang sebelum sampai kita dah warning. Tempat ni keras sikit mulut kena jaga Okey. Sampai je tak ada pun hantu. Saya punya bingit dengan dia. Ya Allah, tak ada pun. Tak ada apa-apa lah tempat ni. Keras ni keras ni. Batu ni keras, tembok ni keras. Kalau dia tersampuk, tinggalkan dia juga. Kalau boleh bang. Biarkan 5 hari kat situ, baru kau rasa kau pergi alam lain. Jadi itu antara dua kisah nanti. Dua kisah. Saya nak tahu ni, tempoh hari saya terdengar Abang Suhaimi sebelum kita masuk satu topik ni. Abang Suhaimi baru-baru ni viral juga dekat TikTok membuat suara Transformer Boleh buat suara Transformer menyampaikan cerita seram? Boleh. Sebenarnya itu pun cek makan juga. Sebab saya harap mungkin satu hari nanti Michael Bay ke apa panggil saya gantikan suara dia. Itu modal lah. Betul-betul. Cerita Optimus Prime ni kalau bercerita ni tentang mak dia pula kena sampuk. Before time began, that was the mother. The mother was living in the Kampong Tengah. And so, the Sampo was born. We know not where it comes from, but it has the powers to make you like Superwoman. Saya betul-betul kat kampung mak saya jadi Superwoman. Okey, ini cerita klasik. Saya rasa kalau tinggal kat kampung ni kira dia macam kita tinggal flat, adalah juga mungkin tapi dia tak banyak. Sebab apa? Diorang banyak dah pindah kan. Jadi kat kampung, apa lagi? Pasal kat kampung tu ada kawasan kubur, tempat tinggal diorang. Ni semua jin lah basically Jadi mak saya ni dia pergi jemputan dengan bapak saya arwahnya. Jadi dia naik skuter, dia pass by sebelum masuk kampung saya tu, dia akan pass by satu kampung dipanggil Lorong Renjong. Lorong Renjong ni kalau orang-orang biasa yang tinggal kat kawasan tu dia tahu, kabel wireless. Orang tu panggil kabel wireless. Kalau daerah sekarang kawasan mana tu perumahan? Dia kawasan dekat Sengkang, Compassville punya area, around that area. Lorong apa tadi? Lorong Renjong. Kalau nak tahu Lorong Renjong, tanya pada Fandi Ahmad. Fandi Ahmad dulu tinggal kat kawasan Lorong Renjong. Jadi waktu tu petang-petang dulu dia belum popular lagi. Kita semua main bola kat sana. Saya kecil lagi. Abang main bola dengan Fandi Ahmad? Tak, saya tengok dia orang main bola. Nak main bola, lepas tu yang tua-tua cakap, kau budak-budak belum sunat pergi jalan kau ke tepi. Kita selalu kena bilis jadikan bilis. Jadi kawasan Lorong Renjong tu dia balik jemputan malam. Jadi shortcut melalui kawasan Lorong Renjong tu. Lepas tu kat Lorong Renjong tu dia ada satu gate tau. Lepas tu ada pokok rambu-rambu yang ada macam Tarzan macam tu kan. Okey, ni mak saya cerita. Dia balik naik skuter kat belakang. Lepas tu bila pass by that gate tu, dia dengar orang cakap kat telinga dia, boleh aku ikut kau? Dia macam apa ni? Dia tengah pakai helmet. Tapi ni mak saya, kalau bohong mak saya bohong lah cerita ni. Dia kata waktu lalu gate tu, dekat telinga sebelah kanan dia terdengar orang cakap dengan dia, boleh aku ikut engkau? Suara lelaki lah, garau besar. Boleh aku ikut engkau gitu. Boleh aku ikut engkau? Dia tanya, boleh aku ikut engkau? Masih word for word saya masih ingat lagi. Jadi bila balik sampai kat rumah, then bapak saya park skuter tu kat depan, mak saya pun naik, kita tinggal rumah panggung kan. Jadi mak saya nak naik tangga. Bila naik tangga,
Dia rasa macam dia tak rasa kaki dia pijak, tak jejak tangga tu. Dia tengok kaki dia jejak tangga. Tapi kenapa badan dia macam melayang? Macam ringan lah. Dia macam glide up. Dia macam heran lah. Lepas tu dia pening. Lepas tu dia rasa macam mata dia macam nak membesar gitu. So dia pening, dia baring lah sekejap. Bila naik tangga tu sebelah tu katil abang saya tidur, dia baring kat situ. Jadi waktu isyak tu baring sampailah dalam pukul 10 lebih baru dia tersadar. Tidur okey. Lepas tu dia sembahyang isyak, lepas tu tidur lah. Everything went well, everything is normal. Pukul 12 malam, kita orang tengah tidur. Mak saya terpekik. Terpekik, wah, gitu dah bang. Dia kurang macam tu. Saya tahu boleh buat suara mak saya. Jadi dia terpekik. Of course lah, saya adik-beradik ramai. Saya plus abang saya ada 5 orang. Saya 5 abang, saya adik lelaki yang last, lepas tu kakak, lepas tu ada 2 adik perempuan lah. Waktu tu pun masih kecil lagi. Waktu tu ini kira first sebelum abang saya kena, mak saya kena dulu. Oh, okey. Jadi waktu tu saya masih ingat lagi, kecil lagi, belum primary 1, saya ingat dekat belum masuk primary 1 lah. Sebab apa saya baca suratul ikhlas dulu, kecil-kecil itu, saya masih ingat lagi Kuhuwawa. Kuhuwawa, wahad, awahu samad. Jadi abang saya juga yang ajar. Lepas tu dia kata, okey kau baca ni. Baca tau. Duduk. Jadi kita ramai-ramai duduk masuk dalam bilik. Oh, tapi mak tengah pekik-pekik tu. Tengah pekik kat atas. Abang cakap, okey, korang baca ni okey. Contoh. Saya suara mak ni. Abang konon lakon tengah cakap dengan adik-adik. Sebab kira dia. Okey, bapak saya tengah kata, okey kau pergi duduk kat sini kau 2 orang. Aman, kau jaga dia. Lepas tu kau baca qul huwallahu ahad. Okey, qul huwallahu. Baca banyak-banyak qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Kuwawa dululah. Tu usia dalam tadi cakap berapa? Sebelum masuk primary 1. Okey. Jadi bila arwah bapak saya pergi angkat wuduk dulu sembahyang 2 rakaat, dan abang saya cuba tahan lah. Jadi abang saya sini, saya dengan abang saya satu dekat sini, adik saya dengan kakak saya 2 orang dekat dalam bilik. Okey, korang duduk lepak. Now the boys pergi handle lah. Abang saya 4 orang, semua dah bujang-bujang. Ada yang dah 27 tahun, dah 28 waktu abang saya semua tua-tua. Jadi bila diorang tahan, mak saya swing 4-4 tergolek. Terus kau, terror mak aku. Superhero tu Wonder Woman X-Men. Dia punya super strength. Jadi bila tengah buat benda tu, then semua dapat tahan. And then bila dalam pergelutan tu, dulu kat kampung punya katil, dia ada cermin dekat tempat bahagian kepala tu. Oh, okey. For whatever reason katil tu ada cermin. Kat belakang kepala tu. Tempat bantal. Lepas tu nanti letak laci lah, lepas tu ada cermin lah. Agaknya time golek-golek nak check whether gencu tu masih ada. Saya tak pernah nampak katil ada cermin. Kampung dulu. Oh, okey. Kenapa Tak tahulah agaknya. Mungkin nak nampakkan katil tu besar sikit ke apa. Tak tahulah. Jadi bila bergolek tu dia terpandang cermin tu. Then mak saya yang cerita kemudiannya kan. Dia kata bila terpandang cermin, dia tak nampak muka dia. Dia nampak mata. Mata bulat dan terbesar merah. Lepas tu kening tebal. Lepas tu dia kata, apa benda tu rasa, aku pun rasa. Apa aku rasa, benda tu rasa. Dia kata benda tu nampak muka dia sendiri, dia takut. Benda tu sendiri ternampak dia punya reflection, dia takut. Lepas tu dia pandang ke sini, gini ya. Ini kira macam yalah. Calibrate tau. Mak saya dengan benda tu calibrate macam dia mirror image Jadi apa dia rasa, mak saya rasa apa pasal dia dah kat dalam kan. Jadi bila dia terpandang, benda tu terpandang muka dia kan. Dia tak nampak muka dia, dia nampak mata dia besar tu, golek tu ternampak. Lepas tu dia toleh ke kiri dia tak nak tengok. Dia sendiri tak nak tengok muka dia. So apa jadi ialah waktu tu everything semua masih proses tu on. Malam tu saya kat tepi supporting fire lah. Wah, tak tahu efektif ke tidak lah. Waktu tu bila mak saya tu dia ceritakan, kemudian besok hari tu lah baru dia ceritakan dia kata waktu tu dia rasa diri dia besar, very huge. Arwah bapak saya kecil je dengan sungkup haji, macam gini size kata. Dia besar. Lepas tu lama-lama dia nampak bapak saya makin besar. Dia pula jadi kecil. Dan dia kata tak tahu, tiba-tiba. Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the #Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond. I'm gonna die.
Chad could already be dead, or either he was smart and didn't come down anyways. So at a quick glance, when I was turning off the light, I saw this thing in my kitchen, and it was kind of peeping out over to me. Question is, name something that everyone knows the size of on their body. Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in head first, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. I was like, oh, right. That would be a really bad way to tell somebody that their brother died. I swear this happened in slow motion. The champagne flute fell into the lap of Halle Berry, completely drenching her. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. You did it. You woke up today. You even got out of bed. You deserve a reward. We can't all be morning people, but we can all get McDonald's for breakfast. Right now, mix and match a Chicken McGriddles or a McChicken biscuit for just $3. Order ahead on the Mickey D's app. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Mobile order and pay at participating McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Satu badan aku ni semua rasa jarum, dia kata. Rasa jarum. Dan kemudian tu bila dia berdegil, dia kata kau baik-baik belah, dia tak nak. Lepas tu dia rasa macam bapak saya ambil apa tau, dia rasa macam ambil whip tu. Dia kata macam ikan pari punya bontot tu, waktu kau whack berbilai tu, dia rasa macam berbilai. Oh. Okey. Yang rasa berbilai tu sebenarnya saya witness kat tepi kan. Kalau bapak saya ambil tasbih. Okey. Jadi bila ambil tasbih, dia kata kau balik, kau jangan kat sini lah. Kalau kau tak ada apa-apa kau balik. Dia gini je. Yalah, tasbih tu bukan boleh kuat pun. Nanti terburai semua. Lagipun pukulan tasbih berapalah kuat Tapi setiap pukulan tu pada dia rasa macam dia kena whack dengan ini Changi Prison punya rotan. Dia tu aduh sakit. Saya tengok special effect waktu tu. Weh, bapak saya gini, terpekik. Weh, bapak sini, terror ni tasbih Okay. Yang rasa jarum satu badan tu, pasal dia degil, jadi dibacakan satu ayat tu, dia rasa semua seluruh badan tu semua kena jarum-jarum. Tajam lah rasa. Dah bergerak pedih. Lepas tu dia kata okey aku akan pergi sekarang. Yang rasa ni dalam badan tu dengan mak bang Salih dapat rasa. Ya. Dia rasa gitu lah. Itu yang dia mula rasa bapak saya dah macam besar kan. Lepas tu dia kata okeylah aku tak kacau, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi. Bila nak pergi, tiba-tiba tukar scene lah. Macam TV movie. Dia kata tiba-tiba scene dia tukar. Dia nampak satu, ni mak saya kata dalam satu lorong gelap. Dia nampak satu perempuan. Ini dalam pemikiran dia lah. Tak, yang malam tu sebelum dia keluar, bila dia sebut, okay, sekarang aku akan keluar, aku akan pergi. Lepas dia cakap gitu, the scene tukar. Dalam dia punya vision tu, mak saya ternampak ada satu perempuan ni dekat lorong gelap, tengah hujan, baju merah, payung hitam. Lepas tu jalan, lepas tu dia berhenti, lepas tu pusing balik, lepas tu 2-3 tapak ke depan, lepas tu dia pusing, lepas tu dia pergi. Bila dia pergi, dia hilang dalam gelap, mak saya sedar. Mak saya bangun, kenapa korang semua kat katil gini. Itu betul-betul dah keluar lah tu Tapi sebelum dia keluar tu, azab lah mak abang. Kan sakit, kena tajam macam benda tajam tu rasa lah, betul rasa tajam. Tapi lepas tu bila dia rasa, dia kata macam lari stadium 8 kali. Dia punya penat dia. Dia penat. Padahal kita kat situ kan. Memang saya pernah temu bual juga dan pernah berkongsi pengalaman yang kena buatan orang ni. Dia akan kehilangan tenaga badan dia. Itu mungkin yang buatan tu mungkin mak saya kena lah. Tapi yang mak saya ni dia singgah, dia kira wild born to be wild punya type. Jadi yang born to be wild break free. Dia kira main-main singgah-singgah apa kan. Jadi bila singgah ni dia senang sikit dia nak belah. Sebab dia tak ada mission. Kalau yang jangan dihantar tu tu dia mission, kalau kau balik kau yang kena koyak. Lepas tu kau jangan keluar kau duduk dalam badan ni. Ini tapi dia panggil balik. Bapak saya tahu trik ni sebab saya tak belajar lah. Saya tak tahu. Jangan orang pula panggil saya nak pergi berubat ke apa. Saya tak tahu. Saya tahu pergi makan Panadol sudah. Sebab arwah bapak saya pun ada juga belajar tentang perkara ni. Jadi bila belajar ni, nanti lepas pergi, dia belum clear lagi tau. Dia belum clear. Nanti dia panggil.
So mak saya rasa nak pergi buang air. Maksudnya dia belum clear, nanti dia panggil macam mana? Dia panggil ni, dia ada second return. Kalau dia tak jaga-jaga, dia akan second return. Okay. So kadang-kadang benda ni dia sembunyi dekat ini. Masih dalam rumah lah konon. Bawah tu, sebab tu bila dah habis ni, apa yang kita selalu buat, kita ambil yang selimut ke apa, bantal ke apa tu, kibas. Okay. Jadi dia berams. Dan ada kala tu dia macam terasa nak pergi beli air. Nanti orang tu pergi beli air. Lepas tu kalau tak ditemankan ke tak apa ni kan, nanti tiba-tiba dia return lah. Jadi mak abang tu tak boleh seorang-seorang lah kan? Tak boleh. Seorang temenung dia masuk. Waktu ni baru keluar ni, temankan. Kalau the next day ke apa, pasal benda ni benda singgah. Singgah dia tak danger sangat lah.